Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Okey. Jadinya untuk kita punya session minggu ni, kita ada lagi 2 minggu tau. Jangan korang ingat, oh minggu ni dah habis, hore, kita dah habis kita punya syllabus. Jangan lupa tau yang teori punya kita ada satu lagi chapter 5. And bahagian teori tu, bahagian teori chapter 5 tu selalunya dia memang akan keluar final. So akan ada jugalah kita akan discuss about bentuk-bentuk soalan yang lazimnya keluar and how are you going to solve the problem. Okay. Untuk minggu ni memang kita akan fokus kepada kita punya discussion, okay, about soalan-soalan lab test. Alright, okay. Kalau macam sebelum ni, okay, semester yang sebelum ni lah, okay, previous semesters, kita ada juga tanya soalan-soalan yang minta tracing output lah. Maksudnya kita bagi apa orang kata, soalan dalam assembly language, lepas tu kita tanya kan AX berapa, BX berapa, CX berapa, kita tanya macam tu lah, tracing lah kan, okay. Tapi because of for this semester, awak punya bentuk soalan tu ataupun bentuk format tu ialah open book lab test. Jadi antara concernnya ialah memang awak freely boleh menggunakan EMU tu lah untuk nak menjawab awak punya apa orang kata final lab test tu kan, okay. So itulah jadinya telah dipersetujui bentuk soalan tu kita akan ubah. Maksudnya kita takkan banyak tanya awak on tracing. Kita akan banyak tanya awak, kalau apa orang kata tu lah, mak kata rezeki awak tengok macam mana kan. Soalan mak rasa mesti akan mencabar juga sebab dia dah macam coding yang macam C++, macam Java tau, sebab dia akan ada minta awak find and fix. Maksudnya dia bagi awak assembly language punya code, selepas tu dia minta awak cari dia punya kesalahan, betulkan kesalahan tu. Tu salah satu bentuk lah. Yang kedua mungkin dia akan bagi pseudocode. From pseudocode tu nanti awak kena convert pergi assembly language. Tu yang kedua. Kalau dia tak bagi pseudocode, dia bagi flowchart. So daripada flowchart tu kena convert juga pergi assembly language. Ataupun yang paling cikai sekali, yang paling orang kata paling senang sekali ialah dia bagi mathematical punya equation, dia minta awak convert pergi kepada assembly language. Dia banyak soalan-soalan yang bentuk macam tu. Okay, so sebab dia ada soalan yang dia ada level tau, level P1 sampai P5. So bila level yang P5 tu memang level dia macam tu lah. Dah macam coding yang macam C++, macam apa orang kata, macam Java kamu. So maksudnya dia akan bagi scenario, so from that scenario awak kena convert pergi kepada assembly language instruction. Okay. Tapi walaupun kita ada soalan yang bersifat P5, maksudnya level dia tu yang paling tinggi, masih lagi ada soalan true or false. Ada soalan multiple choice. Itu ada. Tak silap mak lah, kejap. Tak silap mak kita ada CSC 159. Sekejap manalah bendanya. Okay, ni kot. Okay. So kita ada 15 MCQ. Okay, sekejap So kita ada 15 MCQ. Lepas tu kita ada 10 true or false. And then kita ada 10 markah
untuk short essay. Lepas tu kita ada 10 markah lagi. 10 markah juga untuk short essay. Cuma beza yang short essay kedua ni ialah dia melibatkan boolean, dia melibatkan shift and rotate, dia melibatkan comparison dan dia melibatkan control transfer. Gitu. Kalau yang short essay yang dekat atas ni tadi, 10 markah ni tadi, short essay yang bahagian atas tu tadi, kita ada data transfer dengan arithmetic. Maksudnya tambah, tolak, darab, bahagi. So itu dia punya apa orang kata, dia punya formatting lah. Alright. So jadinya untuk minggu ni kita nak, boleh kata kita nak all out lah, bukanlah kata all out, tapi maksudnya macam kita nak biasakan awak dengan bentuk-bentuk soalan yang supaya awak tidak terkejut. Kan nanti kan kata, mak kenapa soalan dia macam ni mak? Tak terfikir mak soalan dia macam ni. Something lah, right? Okay. Jadinya ada soalan yang mak ambil daripada previous test, ada yang mak ambil daripada previous final exam. Right? So tak apa, kita akan go through one by one lah. And if you have any questions regarding the videos, the lesson videos that I have uploaded pun boleh tanya dengan mak, tak ada masalah. Kan sebab bila kata minggu lepas tu macam masing-masing nak share video masing-masing kan, so mak kata tak apalah, aku pakai je lah video korang kan. Lepas tu diorang pun kata okey pakai lah, so mak pun upload je lah. Okay, tapi of course lah korang tak dengar lah suara mak yang merdu ni kan, korang kan selalu mestilah nak dengar suara mak juga kan. Okay. Alright. Okay, so mak akan start dengan soalan yang levelnya senang dulu. Okay, lepas tu barulah kita akan go untuk level yang lebih susah lah. Alright. Okay, so ini ialah soalan yang mak ada compile lah. Okay, jadinya adalah a few soalan dekat sini, nombor 1 sampailah nombor 4 ke nombor 5 tak silap mak. Macam tu lah. Alright, okay. So ini ialah salah satu soalan yang apa orang kata, yang glamour lah, boleh kata glamour, dan sebenarnya dia nak awak tahu sama ada awak pandai ataupun tidak untuk buat division dan juga untuk buat multiplication menggunakan shift. Okay, so pertama sekali bila awak baca soalan, dia akan mention tau, using shift instructions, okay, write appropriate assembly language instruction to perform the following arithmetic operation. Okay, so sekarang ni dia suruh pakai shift. Jadi kalau awak pakai kalau awak pakai mal, awak pakai imal, awak pakai div, awak pakai idiv, jatuh hukumnya dosa besar. Alright? Markah dia ada 6 dekat sini. So, apa instruction yang boleh menggantikan mal dengan imal kalau kita guna shift? Mal dengan i lah, mal, imal, div dengan idiv. Kalau kita pakai shift, kita boleh pakai apa? SHL ke, SHR ke, SAL ke, SAR? Itulah soalan paling mencabar untuk pagi ni. Macam mana? Tahu tak? Okey, sebenarnya mak nak tanya dulu ni. Tahu tak yang kita boleh buat darab dengan bahagi pakai SH, pakai shift? Tahu. Okey, Aina kata tahu. Okey. Tahu, bila Aina tahu tu dia pakai apa Aina? Dia pakai instruction apa? SHL ke, SHR ke, SAL ke, SAR?
Tertiba lupa. Okay, alright. So sekarang ni, sekejap Okay, so sekarang ni bila kita nak darab, okay, bila kita nak mal bila kita nak mal ni sama juga dengan SHL. Alright. Untuk div, kejap nanti mak tengok div. Kalau untuk div, dia sama dengan, so ni darab SHL. Okay. Kalau untuk division, kita ialah SHR. Okay, tu yang pertamalah nak kena tahu. So SHL awak boleh gunakan untuk mal dan SHR awak boleh gunakan untuk div. Okay, cuma sekarang ni yang selalu student akan keliru ataupun student dia rasa blank because of dia akan cakap dengan mak macam ni. Mak, bukan ke SHL tu dia cuma boleh buat SHL AL1. Contoh SHR dia boleh buat BL, contoh BL1. Maksudnya kan sini kan 1. Tapi sekarang ni saya nak bahagi 16. Saya nak darab 2. Saya nak darab 16. So adakah ada ke apa-apa yang saya kena buat dengan instruction ni? Okay. Pertama sekali awak kena faham tau yang mana satu ni awak tak boleh nak tukar. Tukar tu maksud mak katalah tiba-tiba awak buat SHL AL2. Ini tak boleh yang. Dia mesti 1 dekat sini. Kalau misal kata awak cakap, tapi mak saya nak buat 2 kali. Then awak tulis 2 kali. SHL AL1, SHL AL1. Buat dia 2 kali. 2 instruction, 2 statement. Tu maksud mak. Okay. Lepas tu sekarang ni, isunya ialah kita nak buat pembahagian dan darab menggunakan shift. Alright, okay. Pertama sekali sebelum awak, before you are too eager untuk nak divide and also to multiply, perasan tak sini apa? Awak punya variable, betul? So variable ni awak kena, okay, variable tu kena declare dulu. So awak akan declare total 1 dengan total 2. Total 1 dengan total 2. Okay, so awak nak declare dia sebagai DB ataupun DW. Agak-agak. Okay, mak rasa kita nak gunakan DB sahaja dah mencukupi. Because of kita tengok sini, ni awak kena faham tau, ini dalam desimal 50, 16 ni semua dalam desimal. So kalau kita tengok, total ialah 3. Total 1 ialah 3. 50 bahagi dengan 16, awak akan dapat 3.125. Okay. Lepas tu total 1 darab 2. 3 darab 2, 6. Lepas tu 6 darab dengan 16, dapat 96. Bermaksud dekat sini, the result itu cukup ataupun muat untuk kita nak gunakan DB sahaja. Alright. So awak pun akan buatlah declaration total 1 DB. So dekat sini kan kita ada nilai total 1 ialah 3 dalam desimal. So tak ada masalah. 3 dalam desimal, 3 juga dalam heksa. So buatlah dekat sini 03 dalam heksa. When it comes to total 2, okay, kita buat juga DB, tapi because of kita tak tahu, okay, so because of kita tak tahu dia punya result tu berapa yang akan disimpan dalam total 2. So kalau misal kata awak nak buat tanda soal pun boleh, ataupun awak nak buat dulu 0H pun boleh, tak ada masalah. Okay, bermaksud sekarang ni you are declaring total 2 tetapi we do not know yet apa result yang akan disimpan dekat dalam total 2.
Okay. So far clear Alright. Okay. And then the next one ialah kita ada dekat sini. Okay. Bila dekat sini kita akan buat yang 50 bahagi dengan 16 dulu. Okay. So sekarang ni 50 kita tengok 50 ni dalam desimal tau. Kita bahagi dengan 16 dalam desimal. Awak tekan kalkulator. Awak dapat 3.125 dalam desimal. Okay, alright. Sekarang ni, kan tadi kan Mak kata bila kita ada bila kita ada bahagi, kita akan gunakan SHR, betul? Dan SHR ni dia punya pembahagian tu ialah bahagi 2 sahaja. Dia tak boleh bahagi dengan 16. So apa yang awak perlu buat sekarang ni ialah awak kena cari tahu bahagi 2 tu. Okey, awak buat macam ni. 50 dalam desimal, awak bahagi 2 dalam desimal. Okey, kita pun buat 50 bahagi 2, kita dapat 25 dalam desimal. Lepas tu 25 dalam desimal, kita bahagi 2 lagi dalam desimal. Okey, 25 bahagi 2 kita dapat 12.5 dalam desimal. Dia kena bahagi 2 tau sebab kita nak gunakan shift sekarang ni. Alright? Okey, lepas tu 12.5 dalam desimal bahagi 2 dalam desimal. So kita dapat 6.25 dalam desimal. Okey. Lepas tu 6.25 dalam desimal, kita bahagi 2 dalam desimal. So kita dapat 3.125 dalam desimal. Okey, kena stop. Kenapa Mak kata kena stop? Sebab jawapan kita dah sama dekat sini. Okey, jawapan kita dah sama tau. Alright, okey. So bila jawapan kita dah sama, okey. Kita nak pakai SHR sekarang ni. Kita nak pakai SHR. Kita nak bahagi 50 bahagi dengan 16. Betul? So mula-mula 50 ni kena masukkan dulu dekat mana-mana register. Okay. So sekarang ni nak masuk dalam register mana? 50 nak masuk dalam register mana? Follow tak Mak ni kan tiba-tiba tak follow kan? Mak cakap okay, Faiz kata AL lah, okay. So kita nak masuk 50 dalam AL kan? Alright, kita akan move masuk dalam AL. Okay, kita pun tukar 50 dalam desimal. Okay, 50 dalam desimal. Heksanya ialah 32. Okay, kita move AL 32 dalam heksa. Kena ingat sekarang ni kita punya tugas ialah untuk convert kepada assembly language instruction. Awak tak trace pun tak apa tau. Sebab tracing tu dia tak tanya. Alright, okay. Lepas tu kita nak bahagi dengan 16, betul tak? Bila kita nak bahagi dengan 16, menggunakan shift tadi, menggunakan kita punya menggunakan kita punya SHR ni tadi, awak akan tengok tau, berapa kali kita bahagi dengan 2. Ini sekali, ini 2 kali, ini 3 kali, ini 4 kali. Okay, so awak ada 2 pilihan. Sama ada awak nak SHRAL1, 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 SHRAL1. Awak kena 4 kali juga tau. Ataupun awak cakap, Mak, saya tak nak 4 kali, saya nak gunakan CL. Boleh? Mana Mak takut tak cukup ruang je. Okey. Ataupun kita buat dekat sini move AL 32 dalam heksa, move CL 4, SHR AL CL pun boleh. Ini ialah option yang pertama, ini ialah option yang kedua. Okey. Alright. Selepas kita dah buat kita punya
hasil bahagi kita nak kena tambah dengan ni. Total 1 darab dengan 2 darab dengan 16 kan. Okey. Total 1 ialah 3. Sekarang ni awak kena faham okey, alright. Jadi sekarang ni sebenarnya kat sini ialah 3 dalam desimal nak darab dengan 2 nak darab dengan 6 kan. Okey. Jadi 3 darab 2 darab 3 darab 2 darab 16. Okey. So now kita ada 3 dalam desimal, nak darab 2 dalam desimal, nak darab 16 dalam desimal. Bila kita tekan kalkulator, 3 darab 2 darab 16, kita dapat 96 dalam desimal. Okey. Bila kita nak gunakan, tadi kita nak gunakan SHL kan. So bila kita nak gunakan SHL dia cuma boleh darab 2 sahaja tau. Macam yang tadi kita buat yang dekat atas ni kan. So yang dekat atas ni dia hanya boleh bahagi 2. Kalau SHL dia hanya boleh darab dengan 2. So kita akan darab dengan 2. 3 dalam desimal darab dengan 2 dalam desimal, kita ada 6 dalam desimal. Lepas tu 6 dalam desimal kita darab 2 dalam desimal, kita dapat 12 dalam desimal. 12 dalam desimal darab 2 dalam desimal, kita ada 24 dalam desimal. Lepas tu 24 dalam desimal darab dengan 2. 24 darab 2? 48 dalam desimal. 48 dalam desimal darab dengan 2 dalam desimal, kita dapat 96 dalam desimal. So berhenti mendarab because of awak dah dapat jawapan yang sama. Dah dapat dah jawapan yang sama. So bila dah dapat jawapan yang sama, awak kira berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Okey. So tadi bila sampai sini, okey. Jadi dekat sini nilai untuk AX apa yang dia simpan ialah dia simpan tadi. Berapa dia simpan? 50 bahagi 16 Okey. Dalam AX dia simpan 50 dalam desimal bahagi dengan 16 dalam desimal. Okey. Now kita nak darab tadi kan. Okey. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Okey. Jadinya CL4 ni kita dah tak pakai. Kita boleh override dia. Move CL5. Okey. Ni 5 dalam heksa. Alright. Lepas tu dekat AX awak kena faham tau yang awak dah menyimpan hasil bahagi ni. Jadi jangan kacau dia. Awak pun gunalah yang lain. Let's say awak nak move BL. Okey, kan kita kan nilai 3 ni tadi. Nilai 3 ni ialah nilai total 1, betul? Okey, ialah nilai total 1. So move masuk dalam BL nilai total 1. Okay, so dekat sini sekarang ni dekat dalam BL dia menyimpan 3 lah dalam desimal. Alright. Lepas tu barulah kita akan SHL nilai BL sebanyak CL. Maksudnya 3 ni kita akan darab 2 sebanyak 5 kali sebab kita nak dapat jawapan dia ialah 96. Okay. So dekat dalam BX sekarang ni dia menyimpan nilainya 96 dalam desimal lah. Kan which is 3 dalam desimal tadi kita darab dengan berapa? Kita darab dengan 2 dan kita darab dengan 16. Okay. Selepas kita dah buat, barulah kita nak tambahkan dia dan kita nak move masuk dalam total 2. So kita sambunglah. Okay, so kita pun sambung. Kita akan menambah add AL, BL, okay. Lepas tu kita akan move masuk dalam total 2, nilainya ialah AL.
So nampak tak? Barulah dia akan selesai. Bila dia kata dekat sini markahnya ialah 6 markah. Okay. So basically, okay. Sekejap let's say kalau kita tengok yang kat bawah ni. Alright, let's say kita tengok yang dekat bawah ni Sini setengah, sini setengah, 1. Sini 1. Sini setengah, sini setengah, sini 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 setengah, suku-sukulah dia buat. Maksudnya sini suku, sini pun suku. Okay, sebab total markah dia ada 6 semua sekali. Alright. Kalau misal kata awak cakap, Mak, saya nak teruskan daripada yang ni, Mak. Boleh, teruskan je. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Okay. Let's say tadi kita ada move AL 32 dalam heksa. Lepas tu kita ada SHR AL 4 kali. So SHR AL 1, SHR AL 1, SHR AL 1, SHR AL 1. Okay, so sini dah 4 kali. Lepas tu kan kita nak 5 ni kan, 5 kali kan yang CL ni. Okay, so kita masukkan move BL total 1. Okay, move BL total 1. Lepas tu kita buat pula kita punya SHL sebanyak 5 kali. Buatlah. SHL BL 1 sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Lepas tu barulah tambah add BL dengan AL. Lepas tu kita akan move masuk dalam total 2 BL. Ni kalau kita nak buat cara one by one lah. Kalau kita nak buat cara one by one, panjang sikit lah. Panjang sikit sebab awak tak menggunakan CL. Okay. Follow tak? Panjang betul. Itu kalau misal kata Aiman nak buat one by one. Kalau misal kata Aiman nak buat one by one. Jadi sekarang ni, itulah caranya. Kadang-kadang soalan dia akan tanya macam ni tau. Dia boleh tanya, Mak rasa macam Mak ada letak soalan tu kat bawah. Macam ni kan? Okay. Yang kat sini. Alright, okay. Tahu tak apa perbezaan soalan A dengan soalan B? Okay, kalau kita tengok soalan A, write a program segment in assembly language according to the following arithmetic formula. Okay, declare answer 1 as 16-bit operand. Dia ada juga bahagi. Tetapi perbezaan dia tak suruh pakai shift. So bila dia tak suruh pakai shift, memang kena letak CL je ke boleh letak variable lain. Okey. Bila awak, sekarang ni, bila awak meletakkan nilai dekat dalam CL, berapa kali awak nak shift, dia akan follow nilai yang berada dalam CL, betul tak? Berapa kali nak shift, berapa kali nak loop, awak memang akan gunakan nilai yang berada di dalam CL. So awak memang tak boleh gunakan register lain selain daripada CX kalau untuk tujuan-tujuan yang macam tu lah. Maksud Mak tujuan yang macam awak nak looping berapa kali, awak nak loop 5 kali. So nilai 5 tu nak masuk mana? Memang kena masuk dalam CX. CX ataupun CL lah. So kalau macam tadi kan, kita dah tahu dah, kita nak SHR 5 kali. 5 tu kita tak boleh masuk dalam BL, tak boleh masuk dalam DL. Memang masuk dalam CL.
Sebab memang CL punya tujuan tu dia memang untuk itulah. Dia akan menyimpan maklumat-maklumat ataupun data tentang berapa kali dia kena loop, berapa kali dia kena repeat that particular instruction, macam tu. Okay. Kalau macam kita kata nak SHL berapa kali, 4 kali, nilai 4 tu masuk dalam CL. Okay. So bila kita tengok yang ni tadi, okay, beza soalan A dengan B ialah, perasan tak, soalan A dia tidak ada perkataan shift. Dia tak ada ni, semua tak ada. Okay, sampai dekat soalan B dia ada perkataan shift. Jadinya kalau yang tidak ada perkataan shift, up to you. Suka hati awak. Awak nak pakai div biasa, boleh. Tak ada masalah. Nak pakai shift pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau dia punya soalan memang purposely shift, awak memang kena guna shift. Memang kena guna SHL ataupun SHR. Tak boleh suddenly macam nak guna div juga memang tak dapat markah. Dapatlah markah, dapat markah untuk move je lah. Yang lain-lain tu semua tak dapat. Okay. So kena tengok betul-betul dia punya soalan dia. Okay. Alright. Jadinya dekat soalan yang atas ni, okay, soalan yang atas ni dia tak ada suruh awak tracing pun, maksudnya awak tak perlu. Tak perlu untuk nak letakkan awak punya flag ke apa ke, tak payah. Okay, jangan buang masa lah. Sebab awak punya, apa orang kata? Awak punya lab cuma 3 jam. Cuma 3 jam. Masa tu Mak question juga. Mak kata, tapi Mak tak question final, Mak tak question lab. Mak question final test. Mak kata, final test sama dengan final exam. Okay, yang mana markah dia mungkin jejak 100. Mak tak tahu kita punya final test berapa tahu total marks. Tapi kalau macam kita dekat exam hall tu kan, kita jejak markah 100 markah kan. So masa tu mak punya argument is berbeza budak-budak ni. 3 jam dekat dalam dewan exam tak ada gangguan, dengan 3 jam dekat rumah ada gangguan, mak cakap. So kenapa kita nak stick juga dengan kita punya format 100 markah dan 3 jam, mak cakap macam tu lah. Tapi of course lah, sebab bila kita bercakap dan kita ialah golongan minoriti, kan, so kampus lain semua kata, oh dia orang tak ada masalah, student dia semua hebat-hebat. So kita memang akan kalah sebab kita akan kalah on the majority and minority. So jadinya kita akurlah juga, akurlah juga dengan tempoh 3 jam tu. Tak tahu lagi macam mana in terms of dia punya implementation dia, kan, implementation dia tu macam mana, mak pun sebab setakat ni dia punya arahan macam tu. Katalah kita set pukul 8 pagi, 8 pagi sampai pukul 11 pagi, tapi awak diberi masa untuk nak upload semula tu berapa lama mak tak ingat. Tapi pun question lah juga kan, question juga, maksudnya macam mana kita nak betul-betul awak 3 jam lepas tu kita nak close, tu masih lagi belum di, apa orang kata, belum di identified lah dia punya method dia tu. And in fact bila kita punya lab test ni pun, okay, ada yang multiple choice, ada yang true or false, ada yang short essay kan, okay. So pada mak, masa tu mak punya cadangan is kita pakai je UFuture. So bila UFuture tu dia akan automatic detect the answers and student boleh terus dapat dia punya markah. Mak bagi tahu macam tu lah. Tapi ada yang tak setuju sebab katanya macam tak, adalah dia punya kurang setuju tu lah, dia punya tak sesuai ke apalah, dia punya formatting dan sebagainya. So kalau misal kata tiba-tiba kamu kena gunakan 2 platform, jangan terkejut tau. 2 platform tu maksud mak multiple choice dengan true or false jawab dalam UFuture. Lepas tu yang short essay tu kena jawab dalam Google Drive. Okay, so jangan terkejut lah bila kita menggunakan 2 method macam tu. Okay, sebab dia ada dia ada tu lah kan, dia ada banyak, yelah mak faham lah masing-masing ada cara masing-masing kan. So dia ada banyak, bila dia banyak-banyak version tu
Cuma just prepare lah. Just prepare. Lepas tu bila kalau line lambat memang nangis. Bukan awak je masa part 4 hari tu pun yang diorang punya open book test tu pun mana. Tutup patut pukul 12 lebih sampai 1 lebih pun mak bagi lagi. Mak kata masuk lagi, up lagi kan. Sebab itulah dia masalah line dan sebagainya. Okay. Alright, so macam tu lah. Kan, so be prepared je lah kan. Be prepared dan jangan expect soalan tu ialah soalan yang senang lah. Macam tu lah. Okay. Jadi sekarang ni bila kita ada, okay, kalau macam ni kan, okay, dia tak banyak pun 3 dengan 4 alright. Okay, so bila kata write a program segment in assembly language according to the following arithmetic formula, dan dia memang dekat sini dia dah suruh awak declare ni answer 1 sebagai 16 bit. Okay, ada apa tanya mak ke? Mak yang tadi mak bagi tahu, ya betul, lab test. Yang mana tu? Yang ni ke Faiz? Yang mak kata ada 2 platform tu yang ada YouFuture dengan Google Drive sekali tu ke? Oh yang itu ialah yang 15 MCQ, 10 true or false, itu ialah lab test. Okay. Alright. So sekarang ni bila soalan tu dah memang terang-terang minta awak untuk declare answer 1. Okay. Student ni dia kadang-kadang dia berangan tau. Kita dah bagi dah answer 1 tu semua huruf besar. Dia declare juga semua huruf kecil. Mak pun tak faham kadang-kadang korang ni tau. Okay. So jadi sekarang ni answer 1. Okay. Kita pun declare lah. Okay. Answer 1, okay, dia suruh declare sebagai 16 bit. So awak kena tahulah 16 bit ialah DW. Okay, at this moment kita belum lagi ada sebarang data yang dimasukkan ke dalam answer 1. So tak kisahlah awak nak letak 0000 pun boleh sebab kita belum lagi assign result dia tu kepada answer 1. Okay, the first one kita kena buat bahagi dululah. Sebab kenapa kita kena buat bahagi? Sebab dia punya bracket. Alright, okay. So bila kita nak bahagi 450 bahagi dengan 9. So ingat tak kita punya first number wajib masuk dalam AX. Okay. Dan awak memang dah terang-terang tak boleh nak masuk dalam AL tau. Sebab 450 ni, okay, kalau kita convert desimal. 450 dalam desimal ni, heksa dia ialah 1C2. Dia dah ada 3 digit dah. Jadi memang tak boleh nak masuk dalam AL. Alright. So move masuk dalam AX, nilainya ialah 01C2 dalam heksa. Okay. Lepas tu kita ada 9. Ini tak kisah. Nak masuk dalam BL boleh, nak masuk BX boleh, nak masuk dalam DX tak boleh lah. Okay, DX tak boleh. So kita masuklah move, masuk dalam BX, nilai kita ialah 0009 dalam heksa. Alright. Lepas tu kita nak bahagi. Kan dia nombor positif, 450 nombor positif, 9 pun nombor positif, jadinya tak ada masalah, pakai je div. Kan? Pakailah div, kita nak div BX. Okay. So bila kita div BX, maksudnya sekarang ni dia punya result kan dia akan simpan dekat 2 tempat kan. Dia akan simpan dalam AX dan dia akan simpan dalam DX. AX dia akan simpan quotient. DX dia akan simpan remainder. Okay. So jadi 450 bahagi 9 tu dia akan simpanlah dekat dalam AX. Sekejap, 450 bahagi 9. Kan maksudnya kita dapat jawapan dia 50. So dia simpanlah dekat dalam AX. Remainder dia kosong. Okay. So okay, lepas tu bila dah dapat macam ni kita nak N kan dia dengan 200. Kalau N dia boleh tak N kan dengan data? Mak rasa macam boleh.
Okey, betul, boleh. So, ada dua cara. Okey, ada dua cara. Sama ada sekarang ni kita dah tak pakai BX kan, sebab dia punya jawapan dia tu kita dah simpan dekat dalam AX. Okey, sama ada awak nak buat move BX berapa tadi? 200. 200 ialah C8. Okey, 00 C8. Lepas tu kita N kan AX dengan BX. Alright, okey. Ataupun kita tak perlu nak move, dah div tu tadi kita terus je N kan AX dengan 00 C8 pun boleh. Okey, faham kan? Maksudnya tadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kita ada 6 instruction? Because of nilai 200 dalam desimal ataupun C8 tu kita masuk dalam BX. Lepas tu kita N kan dengan BX kat sini. Ataupun kalau yang macam ni, ini kita ada 5 instruction saja because of nilai yang dah ada dalam AX tu kita terus N kan dia dengan value 00 C8. So ada dua cara lah. Lepas tu yang ketujuh barulah kita akan move masuk dalam answer 1. Nilai kita ialah AX. So yang ini kita pun samalah, kita akan move masuk dalam answer 1. Nilai kita ialah AX. Alright. So kalau misal kata in terms of kita punya markah, sekejap kita ambil sini mesti setengah selalu. Sini setengah, sini satu, sini satu, sini setengah. Berapa markah dia? 1, 2, 3. 3,5 dah. Markah dia 3 je. Hai, kedekut. Katalah ke semua setengah dia buat ni. 1, 2, 1, 2, 2,5. Mak rasa semua setengah. 1, 2, 3. Dia tak ada beza div dengan move tu. Kan? Maksudnya nampak tak yang dekat sini kita tak bagi markah. Kenapa? Sebab student tu boleh ada dua jawapan. Tapi yang penting yang dekat N ni. Macam tu lah. Okay. Kalau misal kata ada apa-apa nak tanya, boleh terus voice je because of kadang-kadang takut mak tak perasan chat kamu masuk tu. Okay. Alright, okay. So kalau misal kata untuk soalan yang kedua ni pun kita ada answer 2. Okay, kita ada answer 2. 512 bahagi 4. Okay. Answer 2. 512 bahagi 4. Lepas tu tambah 8 darab 32. Tambah 8 darab 32. So basically sebab dia pakai shift kan, okay, samalah yang macam kita dah discuss tadi. Maksudnya mula-mula kita kena buat, okay, 512 ni dalam desimal tau, bahagi 4 dalam desimal, kita dapat 128 dalam desimal. Okay, so kita ambil 512, dia mesti always ambil nombor pertama tau yang. Okay, macam yang tadi kan. Macam yang tadi. Mana tadi? Okay, yang ni kan. Dia mesti 3. Dia mesti nombor pertama. 3 tu yang kita darab 2. Lepas tu baru darab 2 lagi, darab 2 lagi. Jangan 2 ni awak darab dengan 2. Jangan 16 tu awak darab dengan 2. Nanti jawapan awak tu takkan sama. Okay. Alright. So 512 dalam desimal bahagi 2 dalam desimal.
Kita dapat 256 dalam desimal. 256 dalam desimal bahagi 2 dalam desimal. Kita dapat 128 dalam desimal. Okey, so ni dah stop lah. Okey, sebab dah sama. 2 kali je. Ni kali yang pertama, ni kali yang kedua. Okey. Lepas tu 8 dalam desimal darab dengan 32 dalam desimal. Kita dapat 256 dalam desimal. So 8 darab 2 dalam desimal, 16 dalam desimal. 16 darab dengan 2, 32. Lepas tu 32 dalam desimal darab 2 lagi 64 64 dalam desimal, 64 dalam desimal darab dengan 2, 128 dalam desimal, 128 dalam desimal darab 2, barulah kita dapat 256. Baru sama. Okey, baru sama. Ada berapa kali ni? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Okey. Lepas tu buatlah yang macam tadi tu kita buatnya. Okey. So answer to DW0000 dalam heksa. Lepas tu kita nak masukkan 512 bahagi 4. Okey. So kita nak move, let's say 512 AX lah kan. Okey. 512 dalam desimal, heksanya ialah, kejap. Heksanya ialah 200. 0200 dalam heksa. 2 kali je kan, okey. So kita move masuk dalam CX 0002 dalam heksa. Tadi kita bahagi apa? SHR kan? Bahagi SHR. So kita pun bahagi SHR nilai AX CX. Okey. Jadi sekarang ni nilai 128 dia simpan dekat dalam AX lah ni. Okey, AX dia menyimpan 128 dalam desimal. Okey, lepas tu kita nak buat yang kita nak buat yang darab. Okey. So bila kita nak buat yang darab, kita akan start dengan 8. Okey. So kita move, let's say kita nak gunakan BX 0008 dalam heksa. Lepas tu kita nak move masuk dalam CX berapa kali tadi? 5 Okey, 5. 0005 dalam heksa. SHL BX CX. So dekat dalam BX kita akan simpan 256 dalam desimal. Lepas tu kita tambah ke? Okey, kita tambah. So tambahkan dia. Add BX dengan AX. Lepas tu kita akan move masuk dalam answer tu nilai BX. Okay. So jadinya dia adalah berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ikutkan 9. Tak tahulah, maybe yang ini dia tak kira ke sebab markah dia 4 je kan? Markah dia 4 je. So kalau misal kata dia ambil semua setengah, cukuplah ni 8. 8 line darab dengan setengah dapat 4 markah. Okay. So clear maksudnya macam manalah nak gunakan bila kita tak ada shift dan kita ada shift. Okay. Ada soalan setakat ni?
Okay, diam tandanya tak ada soalan. Okay. Alright. Lepas tu, okay ni soalan 2. Soalan 3 ni nanti mak bagi. Jangan risau. Alright. Okay. Alright. Okay. Soalan 3. Soalan previous test. Sekejap ya. Soalan test 2. Tahun 2014. 6 tahun sebelum. Okay. Alright. Jadinya, okay, write the program to compare. Okay. So sekarang ni bila dia kata ada perkataan compare ni mesti awak akan pakai CMP. Okay. Unsigned values in AX and BX. Unsigned ni maksudnya nombor-nombor positif. Betul kan? Unsigned, sign ialah nombor negatif kan? Okay. Dalam AX dengan BX. Move the smaller one to CX. Okay. Assume the values cannot be equal. Markah dia taklah banyak sangat yang 4 markah je. Agak-agak kalau keluar soalan macam ni, sama ada terkejut ke tak terkejut ke. Okey, kejap mak nak tanya. Flag semua affect tak bila guna SHL, SHR meninggal terus? Kejap ya. Mak jawab soalan Aina kejap. Okey. Kalau kita baca Aina dekat muka surat 76 ni, okey, dekat page 76, alright. Dia mention dekat situ, any shift instruction hanya affect carry dan overflow sahaja. Sebab dia mention situ any shift instructions affect the carry and overflow flags. Okay, maksudnya dia hanya akan affect carry flag dan juga overflow sahaja. Okay. Alright Fahmi, jangan meninggal dulu. Okay. So bila kata kita ada soalan yang sebegini, alright, mak boleh faham lah dia punya perasaan kan macam, ya apa ni mak soalan dia ni kan? Okay. Alright. Okay, jadinya sekarang ni, okay, dia suruh awak compare nilai. Nilai tu ada dalam AX dan ada nilai dalam BX. Yang mana nilai tu tak boleh sama. Okay, sekarang ni nilai tu tak boleh sama. Alright. Katalah awak pun perkara pertama kena masukkan nilai dululah dekat dalam AX dengan BX. Yang mana nilai tu tak boleh sama. Okay, awak pun masuk move. Masuk dalam AX, katalah kalau dekat sini dia bagi 5 dalam decimal. Okay, lepas tu dia move sebab tak boleh sama kan. Okay, move masuk dalam BX nilainya ialah 10 dalam decimal. Up to you lah kalau misal kata awak nak terus buat move masuk dalam AX 0005 pun boleh juga. Awak nak move masuk dalam BX 000A pun boleh juga. Kan maksudnya nilai tu awak terus convert dia kepada hexa. Okay. Selepas itu, awak nak kena compare dua-dua nilai ni. Okay. So, bila kita nak compare dua-dua nilai ni, kita buatlah CMP, AX, BX. Sini pun kita boleh buat CMP, AX, BX. Okay. So, CMP ni dia buat apa? Okay. Kita tengoklah balik dekat muka surat. Kalau siapa-siapa yang ada buku tu topik 9. Okay, topik 9. So compare instruction dia menolak. Okay, it subtracts the source operand from the destination operand, but it does not change the values in the destination operand. So kalau awak tengok dekat sini, dekat muka surat 70 tu kan, ni for those yang ada buku lah okay. Kalau dekat muka surat 70 ni, okay, dia ada 1, 2, 3 tu. Mak tulis jap.
Okey, maksudnya dia kata sini if okey. If destination lebih besar daripada source, ini awak boleh tak payah hafal pun tak apa sebab awak dah boleh buka buku kan. Dulu student kena hafal. CF dia sama dengan kosong. Okay. If destination lebih kecil daripada source, okay, dia akan letak carry flag sama dengan 1, zero flag sama dengan kosong. Okay. If destination sama dengan source, kita punya zero flag akan jadi 1. So ini ialah compare tau. Okay, comparison. Alright. So sekarang ni yang kita tengok, okay, kita nak compare ni kan kita punya destination kan. Ni kan kita punya source. Nampak tak kuning Orange, mak pakai orange. Okay. So jadi okay, ni pun ini ialah kita punya destination. Ini ialah kita punya source. Okay. So sekarang ni dalam kita punya destination ialah 5. Kan destination kita ialah AX. AX tu ialah 5 dalam decimal. Source kita ialah 10 dalam decimal sebab kita pakai BX. Alright. So 5 dalam decimal lebih kecil daripada 10 dalam decimal. Bermaksud sekarang ni destination kita lebih kecil daripada source. So apabila destination kita lebih kecil daripada source, carry flag 1, zero flag 1. Okay. Jadi dekat sini kita dapat carry flag 1, zero flag 1. Ni pun samalah. Kita akan dapat carry flag 1, zero flag 1. Okay. Bila kita dah dapat carry flag 1, zero flag kosong. Kosong Okay. Zero flag kosong. Alright, carry flag 1, zero flag kosong Okay. So sekarang ni okay, now kita dah dapat, kita dah compare. Lepas tu sekarang ni bila kita compare, kita nak move ataupun kita nak masukkan nilai yang lagi kecil ni kan. 5 ni kita nak masukkan dia dekat dalam CX. Betul? Okay. So bila kita nak masukkan dia dalam CX, kita tahu kita nak kena ada move CX. Move CX. Kejap. Kita nak masukkan dekat sini move CX dan nilainya tu ialah AX ni lah. Okay. Kejap. Kenapa dia move? Okay, alright. So sekarang ni kita tahu kita akan move masuk dekat dalam CX, nilai dia AX kan sebab kita nak masukkan nilai yang lagi kecil ni. Move the smaller one kepada CX. Alright, kita nak move yang smaller tu kepada CX dan smaller kita tu berada dalam AX. Okay, so selepas, okay ni yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Selepas kita compare, okay, yang kita punya move CX, AX ni, awak masuklah dia dekat mana-mana function. Kan, macam function lah. Katalah kalau macam yang ini, dia letak dekat situ ialah module 1. Okay, katalah kita letak dekat sini lah module 1. Okay, so dalam module 1 ni, dia ada satu sahaja instruction which is nak move CX, AX. Alright, so sekarang ni, kita dapat dekat sini carry flag 1, zero flag kosong kan. Apa jump instruction yang boleh jump sekiranya carry flag 1 dan zero flag kosong? Jadinya kenalah buka muka surat
Okey, kalau siapa-siapa yang ada buku tu kan, bukalah buku tu muka surat 91 ni yang table ni ha. Okey. So, dekat dalam muka surat 91 tu, okey, kita tengok kalau misalnya dia boleh jump, okey, dia banyak ni sebab sekarang ni kita punya condition ialah carry flag 1, zero flag 1. Carry flag 1 kita boleh pakai JB. Okey, kita boleh pakai JBE. Zero flag 1 tak boleh pakai. Kita boleh pakai JC. Mak, zero flag kosong. Zero flag kosong? Macam ni Faiz? Yang mak kata tadi zero flag 1 tu? Zero flag 1 tu yang JE kan? JE zero flag 1. So kita tak boleh pakai JE. Betul. Okey. Alright, okey. Okey, kita ni. Kita tengok one by one Okey, ada ruang tak lagi bawah ni? Ada kan? Okey, sekarang ni kalau kita punya apa tadi, carry flag kita 1, zero flag kita 0, betul tak? Okey, betul. So sekarang ni kalau kita pakai JA dia zero flag 0 and carry flag kita kena 0. So sekarang carry flag kita 1, kita tak boleh pakai JA. Kalau kita nak pakai JAE, carry flag kena 0. Carry flag kita 1 pun tak boleh. Kalau kita pakai JB, carry flag kena 1. So sama, sini boleh. Okey. Kalau kita pakai JBE, carry flag 1 or zero flag 1. Okey. Ni pun kita boleh pakai sebab dia or, dia bukan and. Okey. Lepas tu kalau JE, zero flag sama dengan 1. Zero flag kita 0, tak boleh pakai. Kalau JS, sign flag kita 1 pun tak boleh lah ni. Kita pun tak tahu kita punya sign flag tu berapa. Okey. Lepas tu kalau JC, carry flag sama dengan 1. Kita punya carry flag 1. So kita boleh pakai. JCXZ, ambil. Carry flag kena sama dengan 0 pun tak boleh pakai. So awak boleh pakai JB, boleh pakai JBE, boleh pakai JC. Mana-manalah nak pakai. Okey. So katalah kita ambil JB lah Okey, katalah kita ambil JB. So awak boleh pergilah dekat sini. Masuklah lepas compare ni kan. Okey, instruction yang keempat buatlah JB pergi dekat modul 1. JB pergi dekat modul 1. So dia akan jump. Kan dia boleh jump sebab carry flag kita 1. Bila dia jump, dia akan move lah. Nilai yang kecil tu masuklah dekat dalam CX register. Jadinya kat sini, kalau misal kata tak nak pakai JB, tadi kita boleh pakai apa? Kan? Kalau misal kata awak nak tukar, awak nak pakai JBE boleh. JBE boleh, nak pakai JC pun boleh. Dua-dua boleh. Okay, so markah dia 4. Sebab tu mak kata markah dia tak banyak kan. Sini mesti 1. Sini mesti 1 markah. Okay, sebab dia nak tahu awak boleh, sebab dia nak tengok awak tahu ke tak nak jump ke mana. Okay, sini compare. Sini mak rasa setengah agaknya. Setengah ke ataupun, okay, katalah sini pun 1 markah. 1, 2, sini 1 kot. Modul 1 tu, modul 1 ni dengan modul 1 dengan move ni 1 markah. So 1, 2, 3. Sini setengah, sini setengah. Okay.
So, kita dah masukkan nilai dalam AX dan BX. Kita comparekan dia. Kita dapat carry flag 1, zero flag kosong. Lepas tu, kita nak assign yang smaller one kepada CX. Instruction yang ini, kita masuklah dia dekat dalam function. Function tu awak namakan sebagai module 1. Lepas tu, kita buatlah apa-apa control transfer yang dia boleh jump pergi kepada module 1. Macam tu. So tapi kalau misal kata let's say awak cakap, mak saya tak nak pakai module 1, saya nak pakai let's say lah awak kata saya nak namakan lain lah, saya nak namakan smaller ke saya punya function tu, saya nak namakan dia move small ke, boleh lah, boleh, tak ada masalah. Cumanya the way awak namakan awak punya function ni sama macam awak namakan awak punya variable. Tak boleh lah awak nak move small ada space. Move small, salah lah sebab dia ada space. Kita tak boleh ada jarak. Okay. Follow tak so far? Sebab tu mak kata minggu ni kita cuba untuk apa orang kata be familiar dengan soalan-soalan yang pernah ditanya, soalan-soalan yang pernah keluar kan. Gitulah. Follow juga mak Tintong. Okay, lepas tu kita ada mana Okay. And then soalan yang tadi soalan berapa? 3 Okay, soalan nombor 4. Ni 10 markah. Ini soalan final exam. Soalan macam ni lah yang katanya kita nak kurangkan dalam kita punya final test. Final test pula dalam kita punya lab test. Kenapa dia kata nak kurangkan? Because of dia cakap instruction ini awak boleh type je dekat EMU. Type EMU awak salin je dia punya jawapan. Itu yang jadinya dia kata dia berat untuk nak tanya soalan yang sebegini. Macam tu lah dia kata kan. Tapi tak tahulah sama ada masih lagi akan ditanya ataupun tak soalan yang macam ni. Okay. Alright. So kalau soalan yang macam ni, dia memang tak ada bagi table, tak ada bagi apalah. Kan dia bagi, yelah maksudnya line by line kan. But then it would be good and it would be macam sejuk hati mak kalau misal kata awak jawab tu dalam bentuk table. Kan, so awak buatlah dalam bentuk table. Okay, let's say sebab dia kata dia suruh dia minta AX, BX, CX dengan carry flag. Alright, okay. So awak pun buatlah. Okay, ni dia punya instruction kan. Okay, ni dia punya instruction. Lepas tu kita ada AX, BX, CX dengan carry flag. Buatlah comel-comel dekat dalam ni, dekat dalam table kan. Lepas tu awak akan salin lah. Kan, ni mana? Okay, so lepas tu salin kan, maksudnya move AX 1, 2, DF. Okay, so awak pun buat move AX 1, 2, DF dalam hexa. So dekat sini letaklah 1, 2, DF. Okay, BX dia semua kosong lah ni, 0, 0, 0, 0. CX dia pun 0, 0, 0. Carry flag kosong. Kan. Lepas tu kita ada okay, kita ada move BX 5, move CX 3. Okay. Move BX 5, move CX 3. Mak rasa ni you all okay lagi ni yang move-move ni kan. Janganlah yang move pun tak okay, pengsan mak dengar. Okay, so yang nilai AX ni kekal lah 1, 2, DF. Kan, okay. Lepas tu BX yang 0, 0, 0, 5 sebab 5 dalam decimal, 5 juga dalam hexa. Okay, carry flag 0, 0, 0, 0. So sebab dia masih lagi move,
Jadinya kosong lah kita punya carry flag ni kan. Okay. Lepas tu yang ketiga move ni AX masih lagi sama 12 DF, BX masih lagi sama 0005, CX dah jadi 0003. Carry flag masih lagi kosong. Lepas tu dia mal. Betul tak? Dia mal. Kan ni kita dah buat, kita mal BL. Kita mal BL. Okay. So bila kita mal BL maksudnya mal BL. BL 05. Sekejap. Okay. 05 BL darab dengan AL. So darab dengan DF. Kan kalau misal kata kita tekan kalkulator DF darab dengan 5 kita dapat 45B. Betul lah ni mak rasa ni. Kan sebab dia punya jawapan pun sama ni. So kita akan dapat 04. Okay, kan jawapan dia kan dia akan simpan dalam AX kan. So kat sini kita dapat 045B. Okay, nilai BX masih lagi kekal 0005. Nilai CX 0003. Okay, sekarang ni kita punya carry flag. Okay, kejap mak pun dah mal. Ni mal 8 bit. Oh, okay. Ingat tak? Sekarang ni bila kita mal, kita dapat hasil darab kita tu lebih daripada 255. Kan? Cayar ke tak cayar? Okay, let's say kan tadi kita nak darab 5 kan? 5 dalam desimal kita nak darab dengan DF. Okay, 5 dalam desimal DF tu ialah 222. 222 dalam desimal. So bila 222 darab dengan 5 kita dapat 1110. Yang mana 1110 ni dah lebih daripada 255 dalam desimal. Okay. So bila dia dah lebih maksudnya tu yang kita dapat dia punya hasil darab tu kita dapat 045B. Okay. Dan because of kita punya AH itu bukan 00. Okay. Bukan 00. Dan dalam masa yang sama because of kita punya hasil darab ni pun dah lebih daripada 255. So kita punya carry flag 1. Ni macam flashback tau. Flashback. Okay. So lepas tu bila kita dah darab. Okay, bila kita dah darab, kita nak JC label. Okay, sekarang ni dia boleh jump ke tak boleh jump JC ialah JC, tadi kalau kita tengok JC carry flag 1. Okay, carry flag 1 bermaksud sekarang ni bila kita punya carry flag 1, carry flag kita kat sini 1. So dia boleh jump. Okay, dia boleh jump pergi kepada label. So bila dia dah lompat, okay, bila dia dah lompat pergi label, ini dia tak buat, ini pun dia tak buat. Okay, dah terjun sungai, dia tak naik atau balik. Okay, so dia terjun pergi dekat label 1. So dalam label 1, follow mak so sekarang ni dalam label 1, kita ada add AL3. Lepas tu kita ada decrement DECBL. Lepas tu kita ada loop label. Loop label 1. Betul
Alright, so kita ada add AL3, decrement BL, loop label. Okay. Alright. So sekarang ni bila dah sampai sini, okay, dia dah boleh jump kan? Okay, dia boleh jump pergi kepada label ni lah, pergi kepada function label, alright. So kita nak menambah nilai AL dengan 3. So AL kita ialah 5B. So tak ada masalah pun awak tekan kalkulator kan. 5B tambah dengan 3 kita dapat 5E. 5E tu nak simpan dekat mana? Kita simpanlah dekat, mak pakai kali lain. Okay, kita simpanlah dekat dalam AL. So kita dapat dekat sini 5E. So apa yang berlaku dengan AH? AH dia kekal 0,4. Lepas tu dekat sini kejap Okay, dia dah add. Alright. Lepas tu dekat sini kekal lah. Okay, kat sini kekal. Dekat sini pun kekal kan? Alright. Lepas tu dia akan decrement BL. Okay, sebelum ni kita 0,005. So decrement dia akan tolak dengan 1. So kita dapat sini 0,004. Okay. Lepas tu perasan tak dia akan loop label. Bila dia loop label maksudnya dia akan ulang lagi sekali. Betul tak? Kalau loop dia unconditional kan? Okay. Kalau loop unconditional. Betul. Kalau loop dia unconditional. Kalau loop Z dia kena CX lebih besar daripada 0 dan 0 flag sama dengan 1. So sekarang kita pakai loop. Loop ni dia unconditional. Faham tak maksud unconditional ni? Unconditional ni maksudnya tak kisahlah dia punya flag tu berapa. 0 flag dia apa, carry flag dia apa. Dia akan tetap loop sampailah nilai CX kosong. Okay, faham? So jadi sekarang ni apabila sekarang ni dia boleh loop. Kenapa mak kata dia boleh loop? Sebab dia punya nilai CX dia 3. 3 tu dia belum lagi kosong. Jadi bila dia loop, sekarang ni dia kena loop tau. Okay, bila dia kena loop, dia automatically jadi 0,002. Okay, alright. So dia bila dia loop, okay, dia akan berkurang lah. 3 tu akan jadi 2, okay. Dia akan loop lagi sekali. Alright, okay. So bila loop lagi sekali, okay, nilai 5E ni tambah lagi dengan 3. Okay, tambah lagi dengan 3. Kita dapat 61. 61 masuk dalam AL. Masuklah sini 61. AH kita kekal 0 dan 4. Okay. Decrement BL. Okay, sebelum ni kita 0,4. So 0,4 tolak dengan 1 dapatlah 0,003. Lepas tu kita tengok boleh tak loop? Bolehlah kita loop lagi sekali sebab kita punya nilai CX 2. 2 belum lagi kosong. So kita jadi di sini 0,001. Loop lagi sekali. Loop lagi sekali 61 tambah lagi dengan 3. Kita dapat 64. 64 masuk dalam AL 64. Nilai dekat dalam AH kekal 0,4. Lepas tu decrement BL 3 tolak 1 0,002. Lepas tu dekat sini boleh tak kita loop? Boleh tak kita loop? Bolehlah kita loop sebab 1 belum lagi kosong. So bila dia loop jadilah 0,000. So sekarang ni okay, bila dia dah jadi kosong dekat sini, okay, dia akan loop, okay. So jadinya kita akan nampaklah dekat sini dia loop sekali, dia loop 2 kali, dia loop 3 kali. Loop sekali, loop 2 kali, loop 3 kali. Dan dia akan sama dengan dekat sini kita punya nilai CX kita ni yang mana kita ada 3, so dia akan loop 3 kali, so dia akan ada
3 jawapan. Sini 3 jawapan. Sini pun dia akan 3 jawapan jugalah sampailah dia jadi 2, 1 dan last kali dia dapat kosong. Dan last kali kita ada N. N tu ialah INT 21H kan. Okey, awak pun letak sini INT 21H. Okey. INT dekat sini bukan integer tau yang. INT dekat sini bermaksud interrupt. Interrupt ni maksudnya apa? Interrupt maksudnya dia suruh awak stop di tracing. Jadi yang dekat bahagian ni tak payah tulis apa-apa. Tak ada markah pun, tak ada dosa pun. Gitu. Nampak tak? Ni mak rasa macam satu tracing yang senang jugalah ni. Sebab awak cuma ada tambah, cuma ada decrement, tambah pun setakat tambah 8 bit. Lepas tu decrement. Okay. Follow. Kalau macam sebelum-sebelum ni, okay, kalau macam sebelum-sebelum ni macam mencabar juga untuk student sebab dia tak boleh tengok nota. Jadi mungkin dia tak ingat tau. Dia mungkin tak akan ingat apa tadi yang kita pakai apa? Kita pakai J. Dia mungkin tak ingat JC ni apa. Tapi macam kita sekarang kita dah boleh tengok buku. Jadi insya-Allah awak tak ada masalah untuk nak tahu awak boleh jam ataupun tidak as long as awak dapat nilai carry flag yang betul. Kalau awak dapat nilai carry flag yang salah, then salahlah jam. Okay, alright, lagi satu. Katalah, okay, tadi apa mak nak letak color ni Okay, tadi kita skip exchange BL BH dengan increment BL sebab kita dah jump pergi label, betul tak? So kalau lah let's say dekat sini kita dapat nilai carry flag kita kosong kan, dan kita tahu JC ni dia hanya boleh jump kalau carry flag tu 1. Tapi kalau let's say bila kita dapat dekat mal ni kita punya carry flag kita kosong, kan kita tak boleh nak jump kan. So bila kita tak boleh jump, kita kena buat tahu exchange dengan increment ni. Jangan korang kata mak tak boleh jump, mak so tak boleh jump, saya pun buatlah sampai mal. Okay, so ingat bila dia tak boleh jump, dia akan execute instruction yang selepas jump ni lah. Exchange ni dengan increment. Tapi kalau dia boleh jump, maksudnya exchange dengan increment tu dia akan totally skip. So itu nak kena faham. Okay. So kenapa mak kata soalan itu soalan yang agak mudah? Because of kalau awak tengok soalan yang ni soalan final. Kalau misal kata ada satu soalan test ni yang belakang ni, okay, kan? Ini kenapa mak kata dia sakit banyak sebab dalam function next ni dia ada RCR, dia ada rotate, dia ada XOR, dia ada add. Lepas tu dia tambah lagi bawah ni yang ada dia bukan kata okay, nampak tak? Nampak tak dia punya cabaran dia tu. Kalau sebelum ni once awak dah habis dekat label 1, dia dah terus stop tau. Awak dah tak fikir apa lagi. Ini dah lah nak tengok boleh jam ke tak boleh jam. Dia pakai JBE. Okay, boleh tak jam nak pergi next? Kalau boleh jam dia akan buat. Kalau tak boleh jam dia akan buat yang mild, increment dengan sub. Lepas tu dia sambung lagi shift dengan rotate. Ini berapa markah dia 13 markah dia. Tahun bila ni? 2018. March 2018. Kan? Tapi tak tahulah sama ada, kalau dulu memang kita boleh buat soalan yang macam ni because of student tak boleh nak pakai EMU. Now bila kata student tu dah boleh pakai EMU, so macam seolah-olah boleh je awak type dekat EMU lepas tu dapat jawapan kan. Tu yang kata tak nak buat banyak sangat soalan tracing. Gitu kaedahnya kan.
Alright, so tak apalah yang tracing tu kita boleh sambung hari Rabu nanti sekali dengan Mak cubalah dapatkan soalan yang macam daripada Sodokod nak pergi kepada daripada Sodokod nak pergi kepada assembly language tengah kelas. Nanti Mak carikan lah. Atau kalau Mak tak cari pun Mak lah cuba buatkan. Tengok korang boleh ke tak boleh. Kalau misal kata korang boleh, memang gitu kan. Okay. So I am hoping juga sebab Mak akan sebelum-sebelum ni kan kita punya online kelas tu kan Mak akan share kan dekat dalam YouFuture. Pesan-pesanlah dekat kawan-kawan. Apa orang kata tengok-tengoklah kita punya online kelas sebab sekarang ni cuma 18 orang. Mak total ada 31 orang. Tolak 18 orang maksudnya ada 19 orang yang tak datang. Okay. Jadinya sebab kena pesan-pesanlah untuk tengok balik kita punya online video ni because of apa yang hasil pemerhatian Mak ialah masa kita punya open book quiz tu kan yang ada soalan pasal MDR, IR address gedebak-gedebuk tu, Mak perasan siapa-siapa yang tak attend kita punya online kelas tu dia memang tak jawab langsung. Dia tak tahu pun macam mana pergerakan data tu. So Mak risau juga bila kata ada yang tak hadir dalam kita punya kelas ni, macam itulah dia menyebabkan apa orang kata, yelah dia tak boleh nak follow kan. So bila dia tak boleh follow dia tak reti. Especially yang bahagian yang tadi tu kita darab pakai shift, kita bahagi pakai shift, lepas tu kita pakai compare, lepas tu kita ada pakai jam tu takut dia tak boleh nak follow. Okay, so pesan-pesan lah dekat kawan-kawan. Mak. Ya. Yang soalan tadi tu kan, yang jam tu. Yang mana yang tadi kan kalau dia tak yang tu. Yang ni. Oh yang tadi ni, yang kita yang next. Oh yang next ni. Okay, kejap Okay. Okay, yang ni. Okay, kalau contohlah kita tak boleh nak jam. Kita sambung buat yang mal, increment, sub tu. Lepas tu terus pergi bawah lepas next tu kan? Yes. Terus pergi bawah. Maksudnya sekarang ni, kalau boleh jam, okay, kalau boleh jam, kalau dia boleh lompat, dia akan buat RCR. Dia akan buat XOR, dia akan buat add, dia akan buat loop next. Dan dia akan sambung dengan SHR dan ROL. Okay. Kalau tak boleh jam, okay, dia akan buat mul, dia akan buat INC, increment, dia akan buat sub, dia akan buat SHR, dia akan buat roll. Okay, thank you. Okay, welcome. Okay, soalan lain? So tu Mak kata nanti hari Rabu nanti Mak akan cuba kalau misal kata tak ada soalan yang seumpamanya, maksudnya daripada apa orang kata? Subhanallah, daripada Sodokod pergi kepada assembly language kan, nanti mak buatlah 1-2 soalan. Soalan yang glamour kan, ni Mak bagi tahu. Soalan yang glamour, perimeter glamour. Soalan perimeter, kan. Katalah dia cakap perimeter rectangle. Kan macam ni kan. Ni glamour sebab sebenarnya tambah je. Kan ini ialah length, ini ialah width. So awak tambah je ini, tambah dengan ni, tambah dengan ni, tambah dengan ni. Nampak soalan tu macam mencabar kan? Sebab dia menggunakan Sodokod perimeter kan? Tapi dia akan buatlah gaya Sodokod. Dia buat get width, get length,
Lepas tu apa? Calculate. Using apa-apa-apa-apa. Lepas tu display result. Contohlah. Dia akan bagi style pseudocode. Tapi awak nak kena tahulah sebenarnya dia suruh cari perimeter ni je. So bila dia kata get width, get length kan, declare lah. Width apa payah sangat? DB berapa? Katalah kita letak 10 dalam hexa. Kan, okey, lepas tu length. DB, katalah 25 dalam hexa. Lepas tu kira lah. Ikut awak, kira tu nak macam mana? Nak pakai darab dengan plus ke? Nak pakai plus semata ke? Buatlah dia punya instruction bawah tu. Last kali dia kata display result. Dia pakai result kan? So maksudnya dekat sini dia ada result DB 00 dalam hexa. So move lah whatever yang dah kira gedebak-gedebuk yang dah hebat kira tu kan. Masuklah move. Masuk dalam result. Results. Okay, masuklah dalam result. Ni apalah yang awak guna, awak punya register. Kan? So, dia soalan yang macam tu lah kan. Ataupun mungkin dia akan, tu glamour. Ataupun ada sekali tu, dia upah mesin rumput. Upah mesin rumput, area mesin rumput. Maksudnya dia kata, ini dia punya rumput. Ni dia punya grass. Lepas tu ini dia punya rumah. Mana mak ni Ini dia punya rumah. Kan? Kenapa dia tak boleh ni? Sekejap. Okey, ni dia punya rumah. So ni rumput dia ni. Ni rumput dia. Ni dia punya house, rumah. So lepas tu dia tanya, dia suruh cari keluasan rumput ni. Macam mana nak cari keluasan rumput? So sebenarnya kan, sebenarnya awak dah tahu dah. Awak dah tahu yang area grass tolaklah dengan area house. Tapi dia punya jalan dia tu panjanglah sikit. Mula-mula awak nak kena length darab dengan width untuk grass. Kan untuk grass. Lepas tu dah dapat ni, tolaklah dengan length yang kita darab dengan width untuk house. Dapat jawapan dia. Kan? Maksudnya kita nak kira area. Tapi soalan tu dia nampak macam susah je. Tapi sebenarnya nampak tak? Darab je dengan tolak. Macam inilah soalan-soalan yang dia glamour. Dia glamour tanya ataupun kadang-kadang dia letak kon. Kon ke apa silinder ni? Kan, gedebak-gedebuk. Gitu kan. Suka hati dia lah, dia nak volume ke, dia nak suruh awak cari area ke, dia suruh cari surface ke. So tengok balik formula dia ada darab. Dia mesti tak ada banyak lah darab, bahagi. Mungkin dalam formula dia ada 1/3 darab something. Katalah darab pi, darab something kan. So awak nak kena tahulah pi ni kita tak ada simbol pi. Awak pun buatlah declaration pi, db. Berapalah kat sini 3 point apa-apa. Macam itulah, gitulah soalannya yang mungkin keluar. Yang selalu keluar memang macam tu. Tu memang soalan yang glamour ataupun soalan ni currency converter pun glamour. Saya nak ada orang tu ada perniagaan, lepas tu perniagaan dia tu dalam dollar sign, lepas tu orang daripada Malaysia nak beli barang dia, so berapa yang orang Malaysia ni kena bayar. Sebenarnya apa? Convert je lah. RM1 duit Malaysia sama dengan berapa dolar US. Darab kan? Pakai mal. Lepas tu kalau misal kata orang tu customer tu daripada Malaysia beli lebih daripada satu barang. Tambahkan dia. Macam itulah soalan-soalan yang orang kata problem solving. Dia bukan kata kita bagi soalan, tracing. So simple. Dia dah tak ada lagi soalan yang macam tu. Okay, so insyaAllah nanti hari Rabu kita jumpa lagi dengan orang kata review soalan-soalan.
Okey, soalan dan cara nak menjawab juga. Lepas tu hari Sabtu lah kan, kita punya test tu kan, kita punya lab test. Mujur hari Sabtu. Sebabnya hari Jumaat tu selalunya si kecil tu ada kelas piano. So mak dah sibuk lah dengan dia punya piano lah apa benda semua kan. So bila mak tengok balik dia hari Sabtu pukul 10 kan. 10 sampai 1 tak silap mak, 3 jam. Mak rasa betul tadi yang mak tengok 3 jam. Oh, Jumaat ada quiz 186. Salah, kesiannya korang. Habis nak buat macam mana Faiz? Kan. Dia memang orang kata itulah kan. Silat-silat hari bulan sebenarnya korang main selak-selak je buku tu. Betul tak? Tapi kita pun tak boleh nak buat apa dah masing-masing. Mak pun tak ingat lah masa zaman mak belajar dulu macam ni ke Mak pun tak ingat lah. Tapi dulu masa zaman MMU lagi semua kita langgar. Semua langgar tu maksud mak test waktu maghrib pun ada. Test masa puasa, tengah puasa, buka puasa tu pun mak pernah tahu. Mak tak ingat test apa masa tu. Lepas tu masa tengah-tengah buka puasa tu yang sebab kita orang punya test tu pukul 6 sampai pukul 8 malam. Jadinya tapi lecturer tu bagilah, dia bagi kurma 2 biji dengan air kotak kot, dia bagi dekat setiap meja orang-orang Melayu ni. Sebab dia tahu nak buka puasa pun mak pernah tahu. Jadinya benda tu daripada zaman mak yang sebab tu bila kalau macam ada pernah sekali dulu once upon a time dah lama mak pun dah tak tahu cerita budak ni dah. Dia kata, "Puan, saya nak tukar kos." Tu mak kata, up to you lah nak tukar kos, tak ada masalah pun nak tukar kos, tapi you akan start balik dengan UPU lah, you tak boleh nak simply tukar kos sebab masa tu dia dapat 3 kot, dapat 3 ke dapat 2, dia kata dia nak tukar kos. Saya nak tukar kos yang kurang teknikal sikit sebab saya tak boleh tak tidur malam berhari-hari. Macam tu lah dia kata. Memang tak boleh. Kita punya subjek, kita engineering memang akan ada. Kalau tak tidur malam tu pelik tau budak CS tak tidur malam. Benda tu dah daripada zaman mak yang. Okay. So tapi itulah bila orang kata bila kata student kata mak student Pak Wan lah selalu kan yang baru-baru masuk ni kan bila kata mak senior kata kita punya kos ni killer kos mak. Oh okay sorry kos pula ada kelas Oh okay alright. So nanti kita sambung hari Rabu, nampalah tak cakap dengan mak. Okay. Alright, jadinya nanti hari Rabu kita ambil kita exercise lagi. Hari Sabtu kita quiz. Okay, kita lab test. Nanti mak akan bagi tahulah apa dia punya method dia. Okay, so kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Alright, thank you. Cakap dengan lecturer tu sorry tau. Mak tak tahu korang ada kelas. Okay, bye-bye Faiz. Sama-sama Emma. Bye-bye Syahira. Sama-sama Haikal. Waalaikumsalam. Mulai 2020.